Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, semua sahabat-sahabat trader, sahabat-sahabat KFX Academy, daripada Malaysia, Indonesia dan Brunei. Okey, apa khabar semua? Okey, saya doakan anda semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Okey, untuk fokus pada minggu ini, iaitu 20 hingga 24 April. Okey, InsyaAllah kita cuba lihat apa formasi, ataupun structure yang ada untuk trading plan kita pada minggu hadapan. Okey. Baik, untuk video pertama untuk fokus minggu hadapan, kita cuba lihat dulu untuk pair Euro USD. Okey, kita cek balik untuk minggu lepas. Pada minggu lepas, pergerakan bearish, menunjukkan seller menguat pada akhir minggu lepas, bermula daripada 15 April sehingga 17. Baik, pada awal minggu masih lagi kekuatan buyer masih lagi kuat, sehinggalah berlaku satu pergerakan bearish, kemudian mematikan, pergerakan yang mematikan, bearish mematikan dominant buy yang ada pada sebelum. Maka itu menunjukkan buyer tidak lagi kuat. Seperti yang kita dapat lihat di sini, di mana di sini adalah ada satu setup dominan yang breakout buy. Pada awalnya buyer masih lagi kuat, kemudian berlaku satu pergerakan turun ataupun bearish, kemudian mematikan setup buy di sini, dominant buy di sini, maka buyer tidak lagi kuat. Dan secara automatik seller mendominasi pasaran pada waktu itu. Pada waktu ini seller lebih kuat berbanding buyer, di mana kita dapat lihat dengan berlakunya setup buy dimatikan, walaupun tidak ada setup dominant sell yang berlaku, tetapi seller menunjukkan kekuatan sell lebih kuat berbanding buyer. Disebabkan setup dominant buy ini sudah dimatikan. Kemudian pada bermula 15 April, kemudian berlaku setup yang baru. Kemudian ada breakout sell, setup dominan yang baru, maka seller menunjukkan masih lagi kuat. Jadi apa analisa kita ada yang kita boleh gunakan pada minggu hadapan. Dan kita nak lihat supaya kita dapat pilih kita berada di pihak yang betul, sama ada buyer ataupun seller. Dengan tu kita akan filter menggunakan strategi candlestick dominant. Tapi sebelum tu kita akan lihat satu sedutan iklan. Satu sedutan apa yang saya nak promosikan satu broker, MFM Securities, di mana ada pelbagai kelebihan yang anda boleh dapat melalui broker ni, insya-Allah. Dan cuba kita lihat dulu sebelum kita lihat untuk formation dan strategi yang kita nak gunakan untuk pair Euro USD pada minggu hadapan. Jom kita tengok dulu. Untuk broker MFM Securities, anda boleh sahaja register melalui mana-mana MIB dan mana-mana IB yang dilantik. Anda boleh register melalui register referral. Referral dia orang, sama ada MIB ataupun IB. Anda boleh lihat dalam website MFM Securities. Dan kita cuba lihat apa kelebihan produk yang ada. Ada 3 type account. Yang pertama micro, dan yang kedua standard, yang ketiga prime. Prime ni lebih kepada ECN lah.
boleh menggunakan platform Meta 4 dan Meta 5. Okay, dan leverage account macro standard dan prime. Leverage dia 1:500. Okay, dan minimum deposit bergantung kepada type account tersebut lah. Kalau macro, minimum deposit $15 sahaja, dan standard minimum deposit $25, dan prime minimum deposit $200. Prime ni adalah akaun ECN. Okey, dan anda boleh menggunakan apa sahaja strategi dekat MFM Securities. Apa sahaja strategi yang anda nak gunakan, tak ada masalah, termasuk dengan anda nak gunakan EA. Okey, tidak ada masalah. Baik, dan untuk spread, saya rasa agak sederhana. Okey, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan bagi saya spread ni tidak agak kecil lah. Okey, sederhana ke bawah lah. Baik, dan kita juga tidak ada swap. Okey, kesemuanya adalah ketiga-tiga type account adalah Islamic. Okey, adalah Islamic account, tidak ada swap. Okey, dan itu saja ringkasan berkenaan broker ni, MFM Securities. Dan anda boleh register dengan mana-mana sahaja MIB dan IB. Okey, sila register sekarang. Okey, anda boleh try dulu untuk broker ni. InsyaAllah saya rasa anda akan suka dengan broker ni. Okey, baik, kita terus kepada kita punya formation dan strategi untuk pair Euro USD pada minggu hadapan. Okey. Baik, fokus kita untuk minggu hadapan bagi pair Euro USD. Okey, fokus untuk 20 hingga 24 April. Baik, apa yang kita dapat lihat di sini pada time frame H4 masih lagi kekuatan seller. Okey, jadi sell masih lagi kuat, di mana kita dapat lihat ada candlestick dominant zone dekat sini. Kemudian ada breakout sell, kemudian berlaku reverse dan retest. Okey, ini candle reverse, kemudian ini retest yang pertama dekat sini, dekat SNR dalam zone dominant. Kemudian dia berjaya test untuk retest point yang kedua. Okey, jadi sell masih lagi valid. Jadi untuk minggu hadapan, selagi setup di sini tidak dimatikan, maka sell masih lagi valid. Okey, ada tak kemungkinan akan berlaku di mana buyer lebih kuat berbanding seller, di mana akan berlaku satu kenaikan pada minggu hadapan? Okey, jadi kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah kenaikan hanya sebagai retest. Okey, contoh berlaku kenaikan. Okey, jika berlaku kenaikan seperti ini, okey, menunjukkan retest di sini telah berlaku retest yang valid, okey, untuk setup sell. Tetapi bila berlaku keadaan seperti ini, maka dominan yang terbaru dekat sini akan berlaku setup buy. Dalam masa yang sama, okey, kekuatan seller semakin berkurang. Okey, sebab ada di sini ada satu setup buy, dan dalam masa yang sama setup sell yang sebelum masih lagi valid. Okey, kita masih lagi boleh intai sell dengan syarat time frame kecil memberitahu setup kekuatan sell masih ada pada time frame kecil, di mana berlaku setup dominant sell pada time frame M15 ataupun H1, maka dekat situ valid untuk kita sell. Sebab setiap entry mesti berdasarkan setup yang berlaku pada time frame M15 sekurang-kurangnya. Okey. Dan jika kenaikan berlaku, tidak ada M15 membuat setup sell, maka tidak ada entry untuk sell. Okey, kecuali M15 telah membuat setup untuk turun. Okey, dan jika berlaku kenaikan tanpa berlaku setup dominant sell, kemudian berlaku kenaikan dan mematikan setup sell dekat sini, okey, pada minggu yang lepas, maka barulah buy lebih kuat ataupun buyer lebih kuat berbanding seller. Maka jika berlaku seperti keadaan seperti ini, maka kita akan intai buy. Selagi tidak berlaku keadaan ini, kita tidak akan buy. Okey. Dan jika keadaan yang pertama tadi yang kita bincangkan, sell masih lagi valid, okey, kemudian dekat sini berlaku zone dominan yang baru,
di mana kita nak ukur kekuatan seller yang baru. Okey, kekuatan seller yang baru. Jika berlaku keadaan breakout kali kedua, bermaksud ini berlaku setup dominant rebound, di mana berlaku tanda-tanda pengukuhan arah sell. Okey, di mana seller semakin kuat dekat sini. Okey, jika berlaku breakout pada minggu hadapan, jika berlaku breakout sell untuk dominant yang baru, iaitu pada high pada price 1.089, okey, pada high dominant yang baru, dan breakout low, okey, breakout dia berlaku pada low antara zone dominant ni adalah antara high dekat sini 1.089 dan low dia 1.081. Okey, jika berlaku breakout dominant sell sekali lagi, bermaksud berlaku setup dominant rebound. Okey, berlaku setup dominant rebound untuk time frame H4, maka berlaku sini bermaksud berlaku pengukuhan arah untuk pair Euro USD. Okey, di mana Euro lebih lemah berbanding USD, dan keadaan ini kemungkinan akan berlaku. Okay, anda boleh dapatkan setup untuk entry pada time frame M15 sekurang-kurangnya. Okey, dapatkan dekat M15. Okey, baik. Dan keadaan buyer, jika berlaku keadaan sell seperti ini, kita akan fokus untuk sell. Kecuali berlaku dominan yang mematikan setup sell, baru kita akan follow buy balik seperti yang kita dah bincangkan tadi. Okey, itu sahaja untuk pair Euro USD. InsyaAllah semoga anda semua profit. Okay, stay at home, stay safe. Okay.